Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni Zul tengok chart di Bitcoin dan Zul nampak satu pergerakan yang biasa berlaku di Bitcoin, iaitu pergerakan bull trap. Kenapa Zul panggil bull trap? Nanti Zul akan tunjukkan di chart. So kan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So currently total market cap berada di 835 bilion. So kita minggu lepas kita drop below 800, kita drop 700. So kali above lagi 835 bilion. Kemudian volume yang amat rendah iaitu 51. Walaupun hari weekday kita dapat volume hari weekend. So inilah selalunya hari Sabtu Ahad kita dapat volume bawah 50. So untuk weekday pun Isnin sampai Jumaat pun kita dapat still lagi volume yang rendah. So untuk di BTC dominan still lagi mendominasi banyak hampir di 38%, untuk Ethereum 17%. So untuk summary pergerakan semalam saja untuk hari semalam, hari apa? Hari Khamis. So total market increase banyak hampir 1% dengan volume drop 16%. So semalam ikutkan dalam hampir 60 bilion. So drop hilang 10 bilion dalam market untuk semalam. So drop sebanyak 16.48%. So untuk harga semasa untuk pagi ni kita tengok Bitcoin still lagi berada di kawasan 16.5 dengan tempoh 24 hours untuk semalam naik 0.35%. Tak banyak pun movement, consider kita boleh katakan sideways. So adakah sideways untuk short term atau price Bitcoin akan naik atau turun, nanti saya akan tunjukkan di chart. So untuk Ethereum daripada 1.1 naik kepada 1.2, kalau ikutkan ni kenaikannya tak banyak pun, berapa puluh dolar aja, mungkin dalam 3 atau 40 dolar saja. Kemudian kenaikan dalam percentage adalah hampir 2%. So lain-lain altcoin kita akan tengokkan ada naik tinggi. SRP hampir 5%. So pagi ni kita akan tengok lagi SRP 4%. Kemudian ada satu lagi coin nak tengok sebenarnya, Litecoin, yes, dah 26% untuk minggu ni, 78%. So kita akan tengokkan Litecoin dah sampai mana, adakah sampai sebelum ni Zul ada buat analisis di chart. Kita akan tengokkan. Dan pagi ni ada juga yang buat permintaan untuk Litecoin banyak, so Zul akan tunjukkan. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke trading view untuk tengok chart kita. Sebelum tu kita akan singgah ke fear index dulu. Fear index kita berada di 20 di extreme fear. So let's go kita pergi ke Bitcoin. So pergerakan di chart. So pergerakan chart di Bitcoin menunjukkan pergerakan ni. Ini adalah pergerakan bull trap. Kenapa bull trap? So nanti tu akan tunjukkan kat sini. Pergerakan ni tu akan tunjukkan pergerakan yang lepas dah pernah berlaku di Bitcoin. Sebagai contoh kita tengok yang ini. Nanti tu akan zoom in sikit. Alright, contoh yang ni yang paling dekat ialah kita buat nombor 29, itu key point penting di mana kita buat triangle, kemudian price breakout ni atas, high saja, high kemudian drop dan breakout ke bawah. So inilah pattern yang boleh berlaku dalam Bitcoin. So apapun untuk pergerakan ni kita still lagi dalam bearish market. So dalam bearish market tu nampak pergerakan ini akan mostly akan berulang lagi. Untuk kalau short term lebih, kalau tengok kan ada juga berlaku contoh yang ni, kita akan tengok kita ada triangle ni sebelum ni, inilah 4 hours, kita akan draw ni ada triangle, kemudian berlaku breakout sekejap, kemudian down balik. So sama juga yang lain-lain juga kat sini, banyak lagi berlaku pattern-pattern macam ni, iaitu pattern ni mana kita buat selepas massive drop, kita buat triangle, yang ni clear, kita buat quarter massive drop, kita buat triangle, kemudian kita breakout ke bawah. So sama juga kat sini kalau tengokkan, yang ini nampak lagi massive, iaitu mana kita buat triangle, drop bawah, kemudian kita regain balik, tapi price still lagi drop. Sebab apa? Kita still lagi dalam bearish market. So untuk kat sini suggestion menunjukkan pergerakan yang mau. So kalau ada berlaku kenaikan pun sudah terangkan dalam satu minggu ni. Kita jangkakan kalau breakout trailer ni, kita untuk dua semalam dah pun breakout, sekarang retest. So currently suggestion lah price boleh menuju mana-mana kawasan ni ataupun hanya sideways saja di kawasan ini. So untuk pergerakan Bitcoin itulah pergerakan dia. Tapi untuk long term ataupun end bulan 12 dan bulan 1 still lagi tu target dalam 13 ke 10k untuk Bitcoin next drop untuk Bitcoin, iaitu possible last drop yang di mana untuk kita potential bottom di Bitcoin dengan 80 ke 85% dropping daripada all time di kawasan 70k. So itulah untuk di Bitcoin. So ini pergerakan currently kita berada di support
support yang untuk middle channel, dan kita berada kawasan ni. So untuk suggestion ini adalah price Bitcoin sedang menunjukkan sedikit momentum untuk naik, tapi tu tak sangat tinggi kan. At least kalau naik pun kita tengok paling maksimum pun kita jangkakan boleh sampai ke kawasan above ini 18.6, tapi still lagi below. So boleh naik, kemudian boleh drop balik ke bawah. So itulah pergerakan yang boleh berlaku. So untuk short term kita boleh jangkakan first kita akan target untuk at least sampai di kawasan resistance ni, iaitu kawasan dalam 17k ke 76 sekiranya ini berlaku. Apa yang berlaku? Iaitu Bitcoin, dolar. Sekiranya dolar terus melakukan dropping. So tengok dolar sedang melakukan dropping daripada yang ni, menceritakan so pergerakan tu sama tak? Ya, ini kan tengokkan lebih clear. Kat sini pun kita nampakkan bootstrap untuk di dolar. Kenapa? Nanti kita tengokkan untuk short term. Kita nampak ini triangle, kemudian breakout ke atas. Sebab apa? Inilah symmetrical triangle. Symmetrical triangle adalah supposedly dia punya pattern adalah price akan continuously pattern, iaitu price drop, buat triangle, dia akan drop bawah. Tapi yang berlaku ni dia buat sedikit bootstrap, kemudian barulah drop. So meaning untuk suggestion ini price still lagi boleh sampai di kawasan below yang ini. So meaning price dah pun journey ke kawasan target. So currently kita sampai mana? So dua saran tu tengokkan untuk kita currently monitor channel ini. So channel ini mostly kita ada possible dan kita ada support untuk di Fibonacci. So dolar boleh berlaku sikit lagi ke bawah ni sebelum dia melakukan retracement balik atau bounce balik. Sebab apa? So RSI dah berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So potential yang tinggi untuk dia bounce di kawasan ni untuk regain balik naik atas. So meaning kejatuhan sikit lagi ni akan menyebabkan Bitcoin akan naik, kemudian sampai kawasan dolar nanti Bitcoin akan terus dropping. So kita akan tengokkan pergerakan di RSI di Bitcoin tadi. RSI dah sama, RSI dah pun berada, stock RSI berada overbought, RSI masih lagi pertengahan middle. So ini untuk suggestion ni price boleh still lagi berlaku sikit lagi kenaikan, kemudian kita jangkakan RSI akan overbought, stock RSI akan overbought. So ini kita akan jangkakan kat sini ada possible akan dapat sekiranya untuk short term kat sini kita boleh tengok ataupun kita boleh nampak untuk pergerakan bearish diversion, iaitu higher high kat sini dan higher low dekat RSI. So ini suggestion inilah bootstrap yang boleh berlaku, dan kita akan dapat rejection di mana kalau kita break lagi support ini horizontal meaning a net crash untuk di Bitcoin, iaitu target dalam 14k ke tu dalam kawasan almost dalam 14k ataupun around dalam 13.1k. So itulah untuk target untuk di Bitcoin. Ada apa movement yang pergerakan yang untuk tengok untuk pergerakan di Bitcoin untuk currently. Sebab apa Bitcoin kali kita berada kawasan ni, consider inilah kawasan kita jangkakan kawasan sideways tu, kawasan boring time. So boring time expected mungkin dalam 2 atau 3 bulan. So bulan 18 bulan 1 tengok macam mana untuk pergerakan another massive drop ataupun kita akan hanya sideways saja di kawasan ini. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin berdasarkan kuartal dolar DXY ataupun dolar index. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So untuk semalam ada yang tanya tu pasal kat sini, ada tanya pasal Litecoin, ada tanya SRP dan Litecoin. So ni tak salah, tu memang nak tengokkan. Kemudian kita akan tengok juga ada kat sini Litecoin. Kemudian boleh sikit tak Aptos tu. Aptos kita tengok Aptos untuk LTC next bulan sampai okey. Ikutkan next bulan tak boleh lah tahun depan. Tahun depan pun kita hanya akan sideways saja. 23-24 hanya sideways. Jangkaan bulan adalah tahun 2025. So nanti kita akan tengokkan. So first kita akan tengok dulu SRP. Apa yang berlaku di SRP. Sebab apa? Nak tengok lagi 5% untuk semalam dah 40%. Untuk pagi ni pun naik lagi 4%. Tu sekiranya dolar terus drop, ini akan efek nampak akan aset-aset ni akan terus melakukan peningkatan. So tengok di SRP kejap, 40% dolar. Apa yang berlaku di SRP? So SRP menunjukkan kita dah breakout kita punya key level untuk almost dalam kawasan 4%. So now suggestion untuk di SRP akan menuju ke kawasan almost 45 sen, ataupun kita berjangkakan kita ada front support kawasan ni horizontal ni. So boleh kita jangkakan kita akan draw satu lagi minor, iaitu yang ini. So first target untuk SRP kita jangkakan dengan kenaikan dengan kejatuhan sikit dolar dan Bitcoin sikit melakukan kenaikan. So ini altcoin atau altcoin, dan tengok ni adalah altcoin untuk SRP ni kita jangkakan boleh naik sampai at least 42 dan net adalah 45. So 42 tu boleh nampak sebab apa kita ada support sini. So meaning kita jangkakan boleh naik. Dan currently untuk yang ini adalah holding price kita. So adakah boleh naik lagi tidak bergantung kepada market. Tapi untuk kalau naik pun hanya short term saja sebagai bootstrap untuk another drop. Sebab apa? RSI dah overbought, stock RSI pun berada overbought. Kemudian kita berada volume yang tinggi. So kenaikan dengan volume
Sorry, volume yang rendah, macam juga akan di coin market cap tadi, volume yang rendah aja 51 bilion aja. So walaupun ada kenaikan ini tak support dengan volume, so kenaikan itu adalah temporary, adalah more kepada bull trap untuk pergerakan ini ataupun kenaikan untuk di SRP. So itulah untuk di SRP. So let's go, kita pergi ke Litecoin pula. So Litecoin, apa yang berlaku di Litecoin? Litecoin semalam tu tunjukkan ada pattern bullish, kemudian kita dah breakout. So mostly kita ada resistance di support resistance yang atas yang kita boleh tengok. Nanti tu akan tengokkan dah sampai mana Litecoin ni. So Litecoin dah pun hit kita punya yang ni. So sebenarnya dah hit 83% dan kasih consolidation antara 74 ke 83. So ini untuk yang ni suggestion adalah dia akan naik lagi ke atas, tapi pun RSI dah overbought, stock RSI clean down. So meaning ada momentum untuk dia naik lagi, at least break ke kawasan ini. So break kawasan ni kita akan tengokkan sama ada di price kat sini. So jangkakan kat sini, consider price dia buat higher high dan RSI akan buat higher low. Kemudian ini adalah jangkakan kita akan price akan drop balik at least ke bottom ini, dan kalau breakout juga trendline ini nanti kita jangkakan ada massive drop untuk dia drop balik ke kawasan 40 dan 46, iaitu kawasan support ini. So itulah boleh berlaku di Litecoin. So currently mostly kenaikan adalah lebih kepada kejatuhan di dolar. Kenapa dolar jatuh sedikit ataupun DXY jatuh adalah disebabkan semalam kita ada dapat Fed kata announce jangkaan untuk next interest rate, iaitu bulan 15 hari bulan 12, kata satu CPI 15 dan 12 kita jangkakan akan dapat kuartal base high base yang rendah. So berapa tu, mungkin 25% saja, 25 base point saja ataupun 50 base bawah 50 base point. So meaning itu memberikan sedikit kejatuhan di DXY. Bila dolar drop sikit, ini bermakna aset-aset lain akan melakukan peningkatan. Tapi peningkatan pun nampak RSI semua tu adalah hanya sebagai, kita katakan, lebih kepada untuk bull trap saja. So itulah untuk di Litecoin. So ada tak lagi kawan apa tadi nampak ni, Aptos, apa nama tadi, Aptos, Litecoin, SRP, LTC. Okey, untuk Litecoin tadi boleh sampai naik sampai mana tu? Untuk Litecoin macam juga kan, untuk currently kita akan pergi daily untuk zoom out sikit price. So untuk yang ni currently kita boleh jangkakan untuk short term boleh sampai $96 sebelum another reaction. Apapun di kawasan 78 pun kita dah ada huge resistance kita. So ada lepas atau tidak, so currently suggestion 83 tu lah kita punya resistance. Kalau breakout lagi kita sampai 96, dan 96 tu ada huge resistance kawasan ni. So meaning untuk pergerakan ni sama ada price akan drop, dan drop itu price akan buat another pattern, iaitu jangkakan pattern ni kita akan buat dari high ini, consider possible kita akan buat pattern baru, iaitu another pattern reversal, iaitu kita panggil pattern inilah pattern descending bonding falling wedge, descending pula falling wedge. Falling wedge adalah strong bullish pattern, iaitu reversal pattern. So ini boleh berlaku, dan breakout ni kita akan baru akan ada huge pump untuk attack balik above di kawasan 126. So untuk tadi untuk next year boleh sampai tak $100? Yes, possible boleh sampai $100, tapi pun itu hanya kenakan untuk short term saja. Kepada long term lah lebih kita targetkan untuk all time high di kawasan almost 400. So untuk invest kawasan ni, price Litecoin dah pun jatuh hampir 95-98%. So adalah good untuk invest untuk long term. So itulah untuk di Litecoin. Kemudian kita akan tengokkan nanti satu lagi di Aptos tu, tak pasti apa ni, tolong boleh review sikit ke tak Aptos untuk bulan akan datang. Aptos coin apa, nanti tu akan tengokkan Aptos. Tak pasti kat mana exchange dia. Aptos so, tak ada ni Aptos. Okay, Aptos yang ni ke? Okay, ada di, nak tengok dia punya chart. Tak pasti chart dia kat mana ni. Aptos ada pancake swap. Aptos tak ada USDT. So yang ini lebih kepada Aptos ni susah nak tengok sikit ni, kita boleh tengokkan. So chart sini pun tak keluar mana pun. Aptos Sino USD. So Aptos Sino kat sini kalau ikutkan Aptos lagi. So okay, Aptos mungkin ni APT. So APT Aptos. So Aptos kita akan tengokkan di market kat mana. Market ada di Binance. Okay, APT USDT. So dua akan try kan APT USDT kalau ada, kalau betul ni APT USDT.
So ada yang ni FTUC kita akan tengokkan. So coin yang baru saja release beberapa hari ikutkan Oktober itu. Dah inilah quarter daily. Kalau kita tengok 4 hours, inilah yang berlaku. So dah naik pump dan rakpo dan price stabil saja kawasan ni. So untuk coin yang macam ni adalah coin yang perlu kaji fundamental. So sebab apa? Untuk technical menegakkan price, kalau ikutkan inilah support harga opening. Kalau breakout juga below ni, kita akan sekadar net drop. So support kat mana? So kita boleh jangkakan, kita tengok Fibonacci dulu. Jangkakan price ini bermain below support. Macam mana below support? Macam mana? Swing low, swing high dan box support kita adalah dia berada dalam betul-betul below, bukan kuarter bermain bawah, betul-betul below betul bawah ni. So meaning untuk yang ni price untuk pergerakan ini tak cantik untuk long term. Sebab apa? Nak long term untuk secara technical tak dapat nak bagi tafsiran lagi. Yang penting kat sini kita boleh nampak juga sikit trend line. Kita boleh nampak clear trend line kat sini. So trend line ni sekiranya dia breakout, yes, kita percayakan dia boleh naik balik at least one sini, ataupun tak nampak berlaku reaction bawah, jadi sampai mana kita boleh jangkakan kita akan buat satu lagi trend line low ini dan low ini. So suggestion kita ada sama, ada price serang buat reaction pergerakan channel downtrend ini. So kekiranya dia berjaya break ini, yes, kita berjangkakan akan berlaku kenaikan. Kalau berlaku dropping, kita jangkakan breakout saja horizontal ini, support ini, dan kita akan drag drop lah, kita berada kembali balik ke kawasan kita opening all dalam $1. So itulah untuk pergerakan di uptrend. So ada tak lagi yang tutup miss? SRP, Litecoin, Aptos, okey lagi tak? Okey, dah tak ada dah. So sekiranya anda berminat untuk tengok chart anda type saja di ruangan komen bawah, dan insyaAllah nanti Zul akan buatkan review untuk next review. So untuk kembali ke Bitcoin tadi, ataupun Zul nak tengok sikit coin lain. Pertama Zul nak tengok satu coin dulu. Dia nak tengok coin apa, Zul akan back balik untuk coin market cap, iaitu Zul nak tengok satu, BNB. Yes, BNB 11% untuk minggu ni. Apa yang berlaku di BNB? So lama kita tak tengok BNB, so Zul akan tengokkan BNB sikit. BNB, alright, BNB apa yang berlaku? Kita akan pergi ke daily. So support kat sini price, dan kita ada sebelum ni kita draw yang ni, kita dah bandmate tu sampai pun sama. Kemudian kita tengok apa yang berlaku lagi kat sini. Price buat breakout return, ada return, berlaku rejection balik di kawasan 338, 330 kan huge kita punya kawasan resistance. Hanya breakout sekejap ada, tapi drop balik bawah. So kali kita holding balik kawasan support ini. So support ini sekarang sedang holding, dan untuk RSI masih lagi boleh berlaku kenaikan. So kita jangkakan untuk BNB akan bermain dalam kawasan ini untuk short term. So adakah dia akan naik lagi? So untuk BNB, untuk next sebulan kita akan kita ada high, equal high bottom. So meaning kat sini dia akan pergi 4 hours. Kita nak draw satu trend line yang baru. So dia akan trend line balik. Dia akan delete yang ni, delete. Ya, kita nak tengok yang ini, high ini dan high ini. Kita akan drawkan satu trend line. Dia ambil dua point ni, iaitu point ini dan point ini sebagai aku kata permulaan. So ataupun kita boleh panggil yang ni senang sikit lah. Yang ini dan ini bawah, tukar je warna putih dan kita lock. So Zul jangkakan untuk trend line putih ni dia akan buat reaction dengan price yang berlaku kenaikan. Betul tak? Kita akan zoom out sikit. Nampak betul-betul ngam saja nak sampai, walau tak pun touch, tapi nampaklah pergerakan itu. Mungkin kat sini kita boleh adjust sikit. Kita akan dapat point kita tu. First kita high yang kat sini, kemudian kita low sikit kat sini. Yes, nampak tu. Kemudian kita lock. So sampai dah price betul-betul sampai dan berlaku rejection. So tanpa melihat di belakang, hanya melihat point atas ini, kita tahu dah trend line itu adalah satu trend line. Bila berlaku trend line, apa yang berlaku? Kita tengok price akan buat reaction. Reaction inilah yang berlaku. So meaning untuk di BNB, kita tengok sedikit positive movement, price perlu breakout trend line putih ni, baru kita jangkakan dia boleh naik sampai mana, iaitu daripada last high, last low. Kita akan ada box resistance kita di kawasan ini, adalah price boleh naik. Sekiranya break support ini, support line putih ni, kita berjangkakan boleh naik sampai almost dalam $500. So adakah boleh naik? So currently dengan tradition kita lagi ada last drop untuk di Bitcoin. So ada possible untuk di BNB juga akan possible ada still lagi sideways dalam kawasan ni sebelum mereka around kawasan ni. So almost dalam kawasan 217 dan 175
adalah good untuk invest untuk long term untuk Binance. So, siapa yang nak invest dalam Binance boleh invest untuk long term, adalah lebih kepada sebab apa. Tapi apa pun beware lah untuk Binance, kita tak tahu exchanger mana lagi akan jatuh. Tak kata just exchanger Binance lah yang terstrong dalam market ataupun yang terpaling nombor satu dalam kategori itu, tapi tak ada siapa pun yang boleh guarantee dia boleh survive untuk another 10 ataupun 20 year. So apa pun, make sure anda invest duit yang expectation akan boleh loss. Secara technical, Binance menunjukkan price boleh breakout ni dan boleh menuju ke kawasan $500. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni, dan tak ada beberapa news yang ni yang penting tu tak nampak ni pun. Still lagi around kata FTX. Kemudian semalam ada Binance deploy 1 billion dan possible 2 billion untuk recovery market. Recovery market tu adalah bukanlah buka kripto, mungkin dia akan buy sikit. So sebab tu cakap dengan news ni juga support kuartal sedikit kuartal bullish, tapi bullish pun cakap still lagi menunjukkan lebih kepada bull trap. Dan ekonomi untuk kalender pun tak ada yang benda menarik pun untuk minggu ni, dan minggu ini next week pun tak nampak yang banyak pun. Next week ada possible, tapi next week pun tak banyak. Yang kita tunggu hanyalah Fed meeting dan ke CPI, iaitu 14 hari bulan ini, 14 hari bulan 12 dan juga 15 hari bulan 12 untuk Fed interest rate dan juga CPI data. So lama lagi bulan 12. So apapun untuk currently bulan 11 ini, kita jangkakan price Bitcoin hanya akan buat pergerakan sideways ataupun pergerakan side kuartal mendata saja di kawasan almost dalam 16k. Habis kuat pun kalau nak naik almost dalam 17k. Macam tu cakapkan tadi, kita ada resistance sikit di kawasan ini, iaitu kalau di daily iaitu almost sedikit dalam kawasan 17.6. Itulah kuartal mat untuk bull trap, dan sampai kawasan ni tu jangkakan kita akan dapat bearish signal, dan bearish signal ni tu akan updatekan dan expected masalah akan ada drop lagi untuk di Bitcoin. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda di next review. Assalamualaikum, bye bye.